warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan warga Kota Raja, sama ada pengajarnya atau pekerjanya atau penghuninya atau pemilik apa-apa saja jawatan. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kepada Allah kerana mengizinkan kita pada pagi ini untuk memulakan kehidupan dengan berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Majlis yang dianggap sebagai perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Ini disabdakan oleh Nabi SAW. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah hinggalah dia kembali ke rumahnya. Kalau tak sempat balik, padam, kalau dicari Allah nyawanya, maka dikira mati syahid. Orang mati syahid di antara manusia-manusia yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada orang tak nak angkat tangan? Nak masuk surga tanpa hisab, ada cek. Oh aja, silakan. Welcome to my heavens. Welcome to my paradise, kata dia Allah ya. Masuklah kamu ke dalam surga-surga tu. Dan ini janji Allah bagi orang-orang yang mati syahid. 7 golongan manusia masuk surga tanpa hisab. Pertama, rasul-rasul. Kedua, nabi-nabi. Ketiga, sahabat-sahabat besar. Keempat, wali-wali Allah. Kelima, orang-orang yang mati syahid.
Yang keenam, orang-orang yang sangat sabar. Yang ketujuh, orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu 7 golongan manusia yang Allah janjikan syurga tanpa hisab. Tak ada cek, terus ya. Mudah-mudahan kita masuk daripada salah satu golongan itulah. Yang boleh kita usahakan ialah syahid. Baik itu kita dalam hidup ni kena berjuang di jalan Allah. Apa sahaja yang ada pada kita gunakan untuk menegakkan agama Allah. Ada tenaga, gunakan tenaga itu untuk perjuangan di jalan Allah. Ada ilmu, gunakan ilmu itu untuk perjuangan di jalan Allah. Ada harta, kita gunakan harta itu untuk meninggikan syiar Islam. Ada fikiran, gunakan otak tu untuk memikirkan macam mana nak menegakkan agama Islam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan itu. Mati dalam kita sedang berjuang jalan Allah. Bila mati itu kita dikira syahid lah. Walaupun mayat kita diselenggarakan macam biasa. Dimandikan, dikapankan, disemayangkan dan ditanam. Tapi di sisi Allah disyahid. Masuk syurga tanpa hisab. Ini ganjaran bagi mereka-mereka yang biasa ada dalam majlis ilmu. Itu Kota Raja ni bertuah. Kerana selalu wajah ada majlis ilmu. Setiap hari ada. Sampai hari Minggu pun ada sekarang ni. Ada perkampungan ilmu. Dan tuan-tuan dan puan sentiasa berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan. Ya. Nah, kalau padam dalam berada itu, nah syahid itu. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Baik, itu mukadimahnya. Untuk pagi ni kita sambung lagi pembacaan kita. Masih lagi dalam keadaan bagian kemasyarakatan, perniagaan, ya. Apa yang kita berlaku dalam kehidupan kita ni. Nah, sampai kita bab-bab apa ni penghujungnya kita memelihara anggota kita yang 7 tu. Memelihara lidah, memelihara mata, memelihara telinga, memelihara tangan, memelihara kaki, memelihara perut. Dan memelihara apa sajalah 7 anggota tu, ya. Supaya dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Supaya Allah redha dengan kita. Bila Allah redha, apa saja kita harapkan dapat. Allah redha. Nak surga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha, nak hiburan syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha, nak mahligai Allah redha. Apa saja yang kita nak Allah redha. Allah redha tu tim bagi kan lapang. Tak ada orang sangat. Itu namanya redha, ya. Kita kena redha dulu lah. Bila kita redha baru Allah redha dengan kita. Untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Tajuknya penerima rasuah mendapat kutukan Allah. Kita tajuk kita pagi ni, penerima rasuah. Atau tengah kita kata risuah. Atau orang Melayu kata rasuah. Orang Melayu kata rasuah. Tapi yang resminya rasuah. Rasuah itu apa? Menerima pemberian dari orang kerana satu-satu tujuan yang lain yang dilarang oleh Islam. Itu rasuah. Kalau kamu tidak tolong saya bagi kamu sekian buat sekian imbuhannya, sekian upahnya. Itu namanya rasuah, ya. Kalau kamu tak ambil tindakan pada saya atas kesalahan saya itu, aku bagi kamu sekian banyak. Masuk dalam bank kamu. Itu namanya rasuah. Hukumnya haram. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Jangan rasuah. Karena uang yang kita terima dari rasuah itu adalah haram. Bila haram tak berkat. Bila tak berkat berdosa. Bila makan berdosa. Bila kita gunakan berdosa, tak usah pula tu jual belinya. Itu rasuah. Ya? Ada jawatan lagi teruk. Kerana jawatan itu akan mendatangkan hasil bagi kita setiap hari. Semua hidup. Jadi dapat je harta yang haram tu. Sentiasa makan harta haram, gunakan harta haram. Haram saja. Itu rasuah.
Jangan sekali-kali kita terlibat dengan rasuah. Baik. Termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Dengan batil itu dengan salah. Ialah apa yang diterima oleh para hakim. Kalau dia jadi hakim, kamu lepaskan tu kalau bagi kamu miskin tengahnya. Jadi rasuah tu kan. Kalau ada macam tu. Nah ya, diterima oleh para hakim dan para pekerja dari orang rasuah. Dari wang rasuah, bukan orang, dari wang rasuah. Duit rasuah. Yaitu apa? Korupsi. Nah, ini korupsi tulisnya. Kalau Indonesia korupsi. Nah, dan hadiah. Hadiah atau pemberian. Kalau kamu buat pemberian bagi tuannya ini, kamu tolong kamu gini dapat ini, itu namanya rasuah. Kalau tidak dia tak bagi. Kalau hadiah lain, hadiah bagi yang saya ambil, itu hadiah. Tapi kalau ada kamu buat aku gini, agak ini hadiahnya. Aku bagi kamu buat banyak ni. Kalau kamu tolong aku gini. Kalau kamu buat aku gini, atau kamu lepaskan aku daripada hukumannya, nah, itu namanya rasuah ya. Rasuah yang diterima oleh hakim-hakim. Kalau hakim-hakim itu menerima rasuah, hakim itu boleh menjatuhkan hukum. Nah, sebelum dia datang ke mahkamah tu, ada orang jumpa dengan dia, telefon ke mesej ke apa-apa ada. Kalau kamu lepaskan nak, sekian banyak akan masuk ke dalam akaun bank kamu. Nah, itu rasuah sekarang senang. Bukan bayar tunjuk itu tak payah. Kalau tunjuk itu ada kamera, ada video, apa buktinya ini tak ada. Masuk dalam akaun aja. Dia kabur secara rahsia. Nah, kan ni. Tapi hukumnya haram. Ya, rasuah yang diterima oleh hakim-hakim serta sogokan yang diterima oleh pekerja-pekerja. Nah ya, adalah terkira dari pemberian uang yang haram. Sebab dia itu duit haram. Rasulullah SAW telah mengutuk pemberi rasuah, penerima rasuah, pemberi pun dikutuk, penerima pun dikutuk, dan betul pengantara orang tengah-tengah ya. Nah, pengantara yang mengusahakan rasuah, orang yang jadi terlibatnya, orang tengah, middleman, itu pun apa? Jadi rasuahnya pemberi pun salah, berdosa, penerima pun salah, berdosa, dan orang yang mengantara pun jadi berdosa, saksi pun berdosa, semua dosa betul. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadayal amali apa tu? Ulul, hadiah yang diberikan kepada pekerja pemerintah ialah belenggu itu nanti akan diikat kaki tangan tu, namanya belenggu. Semua sepertinya salah tu, dia akan dihukum di apa tu, di akhirat nanti. Dia belenggu untuk dicampak dalam neraka. Pekerja pemerintah, artinya orang kerja dengan pemerintah, mesti hak, mesti jujur, mesti ikhlas, mesti bekerja dapat gaji yang halal, jangan gaji yang haram. Pekerja pemerintah ialah orang-orang yang bekerja di dalam semua departemen. Departemen itu jabatan-jabatan, sama ada jabatan haiwan, jabatan kerja raya, jabatan kemasyarakatan, jabatan pendidikan, jabatan kesenian, kebudayaan, macam-macam jenis jabatan tu. Itu bekerja belakang tu. Di dalam semua departemen, cakap orang putih ni departemen, cakap putih tu. Departemen pemerintah untuk menguruskan ehwal rakyat,
hal ehwal rakyat. Apa saja yang bersangkutan dengan rakyat. Nah, dalam kerajaan itu banyak jabatan-jabatannya. Ada jabatan pendidikan, ada jabatan pengajian, ada jabatan perguruan, ada jabatan apa namanya, ketenteraan dan sebagainya. Apa saja jenis-jenis jabatan itu. Jangan ada rasuah. Nah, jabatan-jabatan itu semua boleh menerima rasuah, boleh mengendalikan rasuah. Ya, bahaya itu. Itu rasuah. Jadi kita cek, adakah kita ini terlibat dengan rasuah atau tidak. Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau terlibat, ulang kembali kepada yang memberi itu. Selesaikan masalah dia dengan si pemberi rasuah itu. Atau kita tak ada menerima rasuah, kita pula bagi rasuah orang. Kita pula bagi rasuah. Kalau kamu lepaskan kau kedua ini, aku bagi kamu sekian banyak. Atau aku bagi kamu pangkat. Kalau kamu bagi aku sekian banyak, aku bagi kamu pangkat, bagi title, bagi tun, bagi Tan Sri. Lagi apa? Bagi tokoh Maulid Rasul, tokoh Al-Hijrah. Kalau ada rasuah, jangan ya. Bahaya. Nak bagi-bagi, nak edak-edak. Kalau bagi terima, alhamdulillah itu dari Allah Ta'ala. Jangan ada sogokan. Jangan ada perjanjian sulit untuk memberi sesuatu hadiah, untuk mendapatkan apa-apa anugerah, dapat pangkat, dapat title, dapat jawatan dan sebagainya. Jangan ada rasuah. Tidak haram. Okey, ini cerita rasuah. Ada masalah? Ada siapa-siapa nak komen tentang rasuah? Tak ada. Kalau tak ada, kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya, jangan meminta-minta kecuali perlu. Minta tak salah, tapi kalau perlu. Tapi tak ada perlu, minta juga. Duit penuh lah poket. Bawa beribu-ribu, minta lagi tolong dia. Bagi aku apa? Aku belum makan lagi, kan nipu dah tu. Dalam minta salah, nipu tu kan dah dua kali salah. Jangan meminta-minta kecuali jika perlu. Kalau perlu minta lah, tak ada salah, harus punya minta tu harus. Tapi kalau banyak duit tu saya minta, itu nak nipu namanya. Dia bukan tak duit, saja minta. Dan nipu tu dah haram hukumnya. Nipu jadi orang miskin, sedangkan dia kaya-kaya. Haram hukumnya ya. Jangan jadi peminta sedekah yang menipu. Nak minta tak apa, kalau dia ada perlu, nak makan kerja, minta tak apa. Cuma minta tu, jenis lah. Dan dia minta. Kalau boleh jangan minta-minta ya. Jangan minjam-minjam. Kalau boleh. Tapi kalau perlu minta lah. Kerana mereka perlu. Nak makan, tak ada apa benda nak makan. Jangan Palestin tu, apa nak makan? Kena minta-minta lah. Macam lagi mana? Macam orang di Syria tu, kumpulan-kumpulan yang ditekan oleh pemerintah Syria tu, kena minta lah. Tidak jangan makan. Itu juga orang-orang Rohingya di Burma tu, kena minta lah. Kerana mereka ditekan oleh tentera-tentera Burma. Sani-sani Buddha Burma tu menekan orang Rohingya tu. Menyekat makanan supaya jangan mengalir ke kampung mereka tu. Jadi sentiasa je. Dapat rasa mereka tu meminta sedekah. Tak apa. Sedekah tak salah ya. Baik. Tengok tajunya. Jangan meminta-minta kecuali jika perlu. Di antara perkara yang dimurka. Yang diminta. Betul ke? Yang diminta ke? Perkara-perkara yang diminta menjadikan dia serta bukan menjauhkan dia serta wajib. Serta wajib
atas setiap mukmin bagi orang yang beriman. Wajib tu. Apa tu wajib? Mesti buat. Di antara perkara-perkara yang diminta menjadikan diri serta wajib. Berarti kita nak jadi jenis tu. Dan wajib pula tu. Ya. Serta wajib atas setiap mukmin serta orang beriman memelihara diri daripadanya itu daripada meminta-minta, kecuali perlu, ialah meminta-minta orang, minta-minta dari orang, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat tu dah terpaksa, kecemasan, kena minta juga. Kalau tak boleh nak hidup lagi lepas tu. Itu darurat, kecemasan atau keperluan yang mendadak, keperluan yang mendesak ke, yang tidak boleh dielakkan lagi, tak boleh dielakkan lagi. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, la yajilul masalatu li ghani wala mirrati siwa mirrati sawi. Tidak dibolehkan meminta-minta bagi orang yang serba cukup. Kalau cukup tak payah minta lah. Orang yang qani, dia qani tu orang yang kaya, tak boleh minta-minta. Dia kaya pun dia qani. Wala lizi mirratin siwa, atau siwa tu sawi ya, mirratin sawiyun. Tidak dibolehkan meminta-minta bagi orang yang serba cukup, atau bagi orang yang masih kuat. Seluruh anggotanya, orang kuat jangan minta-minta, kerja jangan minta. Boleh kuat, boleh kerja. Boleh usaha, jangan minta-minta. Ini saja nak minta. Duit dalam poket minta lagi. Jangan. Banyak orang jenis awal itu tau. Sama di mana-mana, banyak jenis itu ya. Minta aja. Bawa anak kecil. Kenapa anak kecil tu? Nak minta juga. Bawa isterinya. Ada jenis itu, bawa bini anak-anak. Susah saja. Ada apa-apa berlaku lah. Ada di tengah tu kata dompet kena curi katanya. Jangan kata macam-macam lah. Kata rosak lah. Ada je teknik-teknik dia nak minta ya. Selalu di masjid tu selalu betul lah. Ada je kadang semayang bersama dengan jemaah tu. Lepas malam minta. Di mana-mana pun, di masjid-masjid pun ada berlaku betul ya. Minta dengan orang. Saya ni datang dari sekian tempat. Nak balik sekian tempat ni. Kalau boleh minta lah. Ada orang yang kesian, bagi lah. Kita yang nak bagi lah. Bukan salah bagi lah. Tak apa. Bagi tu betul. Bagi tu ikhlas semata-mata kerana Allah. Lantak lah. Dia nak nipu je hadir. Tapi yang salahnya nipu tu. Orang yang minta-minta tu yang salah. Jadi selalu berlaku begitu lah. Di masjid selalu baca di surau dia. Datang dari rumah-rumah ada, dari taman-taman ada. Saja datang taman ada tekuk pakai kepiah pakai mana? Pakai jubah pakai mana? Mana minta ada rumah. Abang dia sekolah ini. Sekolah tafsir inilah. Ya. Jangan kalau betul tak apa. Jangan banyaknya tak betul. Kadang dia kata dia tafsir. So baca Fatihah tak tahu. Ada diuji orang. Dalam YouTube tu banyak kita tengok ya. Diuji baca-baca. So mengucap tak tahu. Rupanya bukan Islam. Tapi pokok-pokok jadi macam orang Islam. Itu tak boleh. Haram tu kan. Jangan buat apa tu. Kita ni kalau ada orang jenis macam itu boleh diuji lah. Kita uji lah. Kalau betul kamu dari pondok. Cek kabur. Rukun Islam ada berapa. Rukun iman ada berapa. Dan sebagainya. Rukun semayang ada berapa? Tanya betul-betul.
Kamu tahu tak semayang berapa waktu sehari? Kalau itu pun tak tahu. Nah, nanya ni. Walaupun pakai jubah pakai sorban. Ada yang pakai jubah pakai sorban tu. Kita ingat dia betul-betul lah pelajar. Rupanya penipu. Jangan. Haram hukumnya. Tidak dibolehkan meminta-minta bagi orang yang serba cukup atau bagi antara yang masih kuat seluruh anggotanya. Kemudian sabdanya lagi, la yazalul mas'alati bi ahadikum hatta yalqallaha wa laisa ala wajhihi muz'atu lahmi. Artinya taubat akan tabiat suka meminta-minta itu akan berkekalan pada diri kamu sehingga kamu menemui Allah. Kalau kamu suka minta-minta itu sampai mati. Itu yang minta lagi. Sampai kamu mati, sampai kamu menemui Allah. Iaitu di akhirat nanti. Sedangkan di wajah kamu kalau tiada mempunyai secebis daging lagi. Punya malu dengan Allah tu. Tak ada kedaging ke dah. Tinggal tulang aja berdepan dengan Allah. Kerana dia suka minta-minta. Walaupun dia tak perlu minta juga. Tak nak bekerja, tak nak usaha. Tak nak mencari, sungguh-sungguh. Tak nak dapat peri je. Senang je. Esok punya malu dengan Allah tu. Habis daging-daging muka tu. Tinggal tulang aja. Kalau berjumpa dengan Allah tu. Siapa nak? Mudah-mudahan kita tak jadi orang itu ya. Tidak mempunyai secebis daging pun. Kemudian sabdanya lagi. Mas'alatu qaniyun nar. In a'tiya qalilan fa qalil wa in a'ti kasiran fa kasir. Artinya permintaan orang yang serba cukup itu api. Dia nak minta api dah tu. Minta api. Mas'alatul ghani nar tu api neraka lah. Kalau dia minta tu dia di akhirat itu minta api. Kemudian permintaan orang yang serba cukup itu api. Jika diberi sedikit maka sedikitlah apinya. Kalau dia minta sikit dapat sikit justru sikit dapat apinya. Kena bakar je kan. Jika diberi banyak jadi kaya-kaya maka banyaklah apinya ya. Kalau dia dapat banyak minta tu kaya, duit banyak. Peminta sedekah ni bukannya orang tak ada duit, banyak duitnya. Banyak duitnya. Kadang-kadang dia buka dompet itu ada aja duitnya. Kita bagi dia duit besar. Dia pun keluar duit, berkusur-kusur duitnya. Untuk tukar duit besar tu, dia 100 umpama yang kita bagi. Tukar tu dia bagi. Ada aja. Kita boleh test lah. Jangan. Kalau banyak duit tak payah minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pengertian. Pengertian apa? Serba cukup yang tidak dibolehkan. Hak mana yang tak boleh, yang tak boleh minta tu? Dibolehkan dia minta. Mana yang boleh, mana yang tak boleh? Ditanya Rasulullah. Pengertian serba cukup yang tidak dibolehkan ia meminta-minta. Berapa kadarnya? Banyak mana? Jawab baginda, kadar makan siang dan malamnya saja. Yang boleh apa? Kalau cukup, tertiap orang cukup tu dia tahu dia ada benda nak makan siang dan ada benda nak makan malam. Tak payah minta lagi dah.
tentang pengertian serba cukup yang tidak boleh tidak dibolehkan ia meminta-minta. Jangan minta. Tak boleh minta. Jawab Nabi, kalau dia ada cukup makan siang dan cukup makan malam, jangan minta dia dah. Karena dia esok belum tahu boleh hidup dah ni. Jangan nunggu berbulan-bulan dia makan simpan, tak ada ya. Kemudian apa? Dan sabdanya lagi, lain ya'khudh ahadukum khiblahu fayah fayah taqibu khairul lahu min bisa alin nas aqtahu au manahu. Ya, seandainya seseorang kamu mengambil tali, lalu pergi mencari kayu, ada tali nak cari kayu untuk dijual, adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta orang. Ya, kalau dia ada tali, dia boleh cari kayu hutan banyak tu. Kan ada banyak hutan tu, cari kayu tu. Tapi jangan kebun orang. Kalau ada kebun orang pun minta, boleh. Tak apa. Itu lebih baik daripada meminta-minta. Adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta orang. Sama ada diberinya ataupun tidak, ataupun ditolak permintaannya. Sama ada diberi atau ditolak, minta dulu, jangan minta. Kalau orang bagi pun tak bagus diterima. Kalau dia bagi orang pun, daripada minta-minta. Kalau minta orang tu bagi, terimalah, tapi tak elok. Kalau dia boleh mencari kayu, elok mencari kayu tu, boleh dijual kayu api tu. Seperti yang bekerja, apa saja dia bekerja, berkebun ke, berikan ke, jangan meminta-minta. Jangan biasa minta-minta ya. Karena minta-minta tu enak. Tak ada maruah. Tak malu. Itu orang suka minta kan. Yang apa itu? Karena yang suka minta tu bukannya orang-orang keman-keman, orang kaya pun ada. Ada jangan minta-minta ya. Kemudian sabdanya lagi, apa tu? Anin nas istaghnu ya. Istaghnu anin nas walau bisausil biwasil siwa. Ya, tahanlah dirimu dari meminta-minta. Tahan diri itu, jangan minta-minta. Tahanlah dirimu dari meminta-minta orang, minta dari orang, sekalipun dengan sebatang siwak. Yang itu kayu apa? Siwak tu kan? Kayu sugi. Kayu sugi selalu kita pakai. Saya selalu ada minta. Pagi ni tak ada. Tak tahu kalau cerita sugi ni ada. Tinggal ke rumah. Tahu sugi? Orang pergi Mekah mesti beli sugi ya. Tapi bukan nak pakai. Saja aja nak sedekah orang dia. Dia tak sugi. Dia ikut sedekah orang dia. Saya banyak terima sugi ya. Orang balik Mekah bagi, orang rumah bagi. Tengok dia pun tak sugi. Padahal sugi apa hukumnya? Sunat. Sunat yang sunnah. Sunat yang sunnah. Sebelum sembahyang tu tak lebih sugi. Ya. Cuci mulut tu dengan sugi. Sugi tu menggunakan kayu. Kayu tu kayu apa? Kayu arak. Bukan alif raqam tu arak tu lain, itu mabuk. Ini arak alif raqab. Tak kecil ya. Kayu arak namanya. Itu sugi. Kerana Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak kulla inda solat.
sekiranya tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka itu supaya bersugi setiap kali mereka mendirikan sembahyang. Tapi kerana susah, tak wajib. Kalau tidak menyusahkan, aku akan wajibkan semua umat aku itu bersugi sebelum sembahyang. Kalau wajib macam ramai tak berdosa. Kalau wajib bersugi ramai tak berdosa. Ramai. Tanya yang bersugi itu sikit je, tak ramai. Kebanyakan tak ada sugi. Nak sembahyang tu Allahu Akbar. Patutnya sugi dulu. Gosok gigi dulu, buang dulu. Hilangkan bau busuk mulut dulu. Saya dulu kedai. Kedai saya tu ada jual sugi. Yang melakukan saya seorang je. Sekarang ni pun saya masih sugi lagi. Tapi gemar nak hilang. Itu yang menyusah tu. Gemar tak nak hilang. Tak apa-apa kata lah. Ada tu hilang. Ada hilang. Ada hilang. Itu yang kerja. Itu sugi. Setiap kali semayang, sugi. Setiap kali berubah bawah mulut, sugi. Itu ni. Nak baca Quran, sugi dulu. Nak ngajar, sugi dulu. Tak bawa, tak ada sugi. Begitulah. Jadi, walaupun kayu sugi itu murah mana harganya. Mahal ke murah harga kayu sugi? Murah. Tahan ke keput? Tahan ke keput? Tahan. Bertahun-tahun tahannya. Tapi rasa hilang, tak tahan dia. Kalau kira dari kayu arak tu memang apa? Memang tahan sugi ni. Walaupun dengan itu. Jangan minta walaupun minta sugi, tak boleh. Kalau dia ada mampu. Kalau boleh beli. Kemudian akan datang yang ini ya, kita baca lagi. Pengharaman khamar. Apa arti khamar? Apa arti khamar? Arak yang memabukkan, khamar. VSOP, whisky, itu marak kan. Haram lah kata ya. Jangan minum. Arak di antara minuman yang diharamkan, jangan minum ya. Karena ini perintah Allah. Kata kami kira sudah sampailah masanya untuk kami menyebut di sini sebanyak sedikit mengenai pengharaman khamar ya, yaitu arak. Bukan kayu arak tadi, itu kayu sugi. Ini alif ra qaf besar ya, arak. Itu yang memabukkan, pengharaman khamar yaitu arak. Dan celaan itu dibenci ya. Celaannya di sinilah menjadi sudutnya. Sinilah menjadi sudutnya yang paling sesuai untuk membincangkan perkara ini. Baru cerita tentang arak ya. Lama betul banyak dari sebelum ini cerita bab lain. Jadi sekarang ni sampai masa mencerita tentang arak ya. Supaya menjadi penutup pembicaraan ya, mengenai warak, cerita warak ya, mengenai warak, cerita warak ni. Penutup pembicaraan warak dan segala perkara-perkara yang diharamkan, dan carikan benda yang haram, benda yang halal, benda yang syubhah. Ada kita bicara dulu ya. Dan ini cerita tentang haram ni sampai masa nak cerita tentang minum arak. Ya. Arak tu tak haram. Kerana Allah berfirman nanti ayat-ayat Quran di bawah tu ya. Jadi jangan minum benda yang memabukkan. Minuman khamar adalah di antara minuman yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya apa? Quran lah. Di dalam kitabnya yang mulia. Dan di atas lidah, di atas lisan Rasulnya yang dipercayai. Rasul tu lidahnya percakapannya mesti percaya. Shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Itu Rasul ya.
Sifatnya dan dipanggil dia sebagai shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Itu Rasul ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun." Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawati wal baghdha'i fil khamr wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Nah, itu ayat daripada surah apa? Daripada surah Maidah, suratul Maidah ya. Nah, ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Itu ayat pertama ya, ayat 90. Wahai orang yang beriman, artinya kamu lagi apa? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras yaitu arak. Nah, lagi main judi. Wal maisir itu main judi. Nah, lagi menyembah berhala. Wal ansab menyembah berhala. Dan mengundi nasib azlam. Wal azlam itu mengundi nasib ya. Mengundi nasib adalah perbuatan kotor. Rijsum itu kotor. Perbuatan kotor. Nah, dan perbuatan syaitan, dari perbuatan syaitan. Rijsum min syaitan, min syaitan ya. Dari perbuatan syaitan. Nah, maka hendaklah kamu meninggalkannya supaya kamu dapat menjadi orang yang beruntung, dapat kemenangan. Hanya saja syaitan itu hendak menjerumuskan kamu ke dalam bencana. Nah, dalam bencana permusuhan. Karena apa? Arak itu belum datang permusuhan. Bila mabuk dah dalam diri bergaduh sebagainya. Itu permusuhan. Dan berbenci-bencian. Nah, bersama sendiri, sama-sama sendiri. Nah, di dalam minuman keras dan beriman, berjual beli dan jual beli itu, dan bermain judi. Nah, minuman keras dan bermain judi, serta menghalang kamu dari mengingati Allah. Tak ada ingat Allah. Orang tengah main judi, mana ingat Allah? Tengah mabuk, mana ingat Allah? Ya, nyanyi boleh lah. Ingat Allah tak ada. Aci, buka pintu. Nana balik, pukul 1. Nah, nyanyi lah kerjanya. Mana ingat Allah? Tanda sudah mabuk. Nah, ya. Mengalarang tu, menghilang daripada mengingati Allah. Nah, dan mengerjakan sembahyang. Sekarang mabuk kan sembahyang. Ya. Allah melarang kalau kamu tengah mabuk yang kamu dekati sembahyang. Wala taqrabas salata wa antum sukara, kata Allah. Jangan kamu hampir dengan sembahyang kalau kamu dalam keadaan mabuk. Jangan dekat dengan sembahyang. Nah, sehinggalah kamu sedar apa yang kamu cakap. Kamu tahu apa benda yang kamu cakap tu. Dan mengerjakan sembahyang. Nah, lagi, tidakkah kamu mahu berhenti? Kamu tak berhenti ke? Ya? Fahal antum muntahun. Tahun berhenti ya. Tidak kamu nak boleh berhenti minum arak, boleh berhenti berjudi, boleh berhenti menyembah berhala, atau berhenti daripada bertenung nasib. Itu 4 perkara yang diharam oleh Allah kepada bagi orang yang beriman ya. Itu ayat Quran. Kemudian apa kita tadi?
La yar ya la yarni ya la yarni zani qina yu'ni wa huwa mu'min wala bisriqa qina wala yasriqu qina yasriqu wa huwa mu'min wala yashribu khamri wala yashribu khamra qina yashribaha wa huwa mu'min. Ya, si penzina yang berzina itu akan tercabut imannya. Nah, orang berzina tu dia takkan zina kalau dia orang beriman. Nah, katanya orang yang zina tu tak beriman dengan hukum zina. Bukan kafir terus dapat kufur nikmat. Berdosa besar. Bukan kafir terus ya. Kerana dia tak beriman dengan hukum zina. Orang tak sembahyang tu tak beriman dengan orang yang dengan hukum sembahyang. Orang minum arak tak beriman dengan hukum minum arak. Itu la yazni zani. La yazni zani. Qina yazni wa huwa mu'min. Kau beringat. Apa ni hadis ni? Tapi kalau tak apa nampak, la yazni zani qina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina itu kalau dia dalam keadaan beriman. Ya. Wala yusriqu qina yusriqu wa huwa mu'min. Tidak minum arak orang yang minum arak kalau dia orang beriman. Ya. Wala ras itu punya bukan arak tu. Tidak mencuri. Wala yasriqu qina yusriqu wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang yang pencuri itu kalau dia beriman. Kalau dia beriman tak mencuri lah. Dia mencuri itu mana dia? Dia tak beriman dengan hukum dengan undang-undang pencurian dia. Kalau dia betul-betul orang beriman dia tak mencuri. Begitu juga la yashribu khamri la yashribu khamra khina yashribaha wa huwa mu'min. Artinya tidak beriman orang yang minum arak dia beriman. Itu jaga apanya maknanya. Si penzina yang berzina itu akan tercabut imannya ketika ia melakukan zina. Bila tengah zina tu tak ada beriman tu. Masih tengah zina tu. Bila nak berimannya? Tak ada rasa takut pun. Tengah zina. Si pencuri yang mencuri itu akan tercabut imannya ketika ia mencuri. Betul si pencuri akan tercabut imannya ketika ia meminum arak. Jadi jangan buat itu ya. Tiga benda ni jangan buat. Yang pertama jangan berzina. Berzina ni bukan suruh dilarang. Dekat dengan zina pun dilarang. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu hampir dengan zina. Jangan dekat dengan zina pun. Apa dekat dengan zina? Di antaranya mendedahkan aurat, di antaranya bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, di antaranya hiburan-hiburan liar. Itu semua berhampir dengan zina. Jangan kamu hampir dengan zina. Innahu kana fahisha. Itu adalah perbuatan yang sangat keji. Wasa'a sabila kata Allah. Allah nak bawa ni. La taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir dengan zina kerana ia adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang sangat jahat. Itu zina ya. Bukan saja dilarang kita zina tu, hampir dengan zina pun tak boleh. Jangan bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Nabi pun pernah berkata, kalau ada antara lelaki dan perempuan bersunyi-sunyian, maka yang ketiganya adalah apa? Siapa yang ketiga? Setan yang ketiganya. Jangan. Itu zina. Begitu juga kata orang mencuri. Dia tak akan mencuri kalau dia masa itu dia beriman. Dia tahu benda itu berdosa. Hak orang lain tu. Kalau dia beriman dia tak mencuri. Tapi mengapa mencuri juga? Masa itu dah hilang iman. Cabut iman ketika itu ya. Dan tidak minum arak. Orang yang minum arak tu kalau dia dalam keadaan beriman. Nak minum tu dia yang sedang meminum itu akan
tercabut imannya ketika ia meminum arak. Waspadalah, jaga-jaga baik-baik. Waspadalah baik-baik dengan pengharaman dan celaan. Celaan mengenai larangan-larangan ini, sebab apabila seseorang melakukannya, nescaya berpisahlah iman dari hatinya. Tak ada iman dah, habis dah kalau dia buat juga. Lagi apa kata Nabi? La'anallahu amra wa syaribaha wa safiha wa safiha lagi wa mah Waina aha ya. Wa mabna ke. Wahaina ya, waina aha. Wa ba wa mu nasiraha jamilaha wal khumur wal mahmuna ilaih wal ma'mulata ilaih. Allah telah melaknat khamar, arak tu Allah melaknat. Allah kutuk arak tu, jangan minum. Arak dan peminumnya tu dah dikutuk sekali lah. Peminumnya lagi, penghidangnya, orang yang membawa dalam talam tu akan dikutuk Allah. Lagi apa? Pembelinya, penjualnya, yang dibawa kepadanya. Jadi berapa golongan tu yang Allah laknat? Yang pertama apa? Arak tu sendiri. Allah telah melaknat khamar, arak. Kemudian pembawanya, nombor 2, pembawa arak tu, tukang bawanya. Kemudian penghidang, pelayan yang menghidang tu. Kalau perempuan, kalau laki-laki dah, penghidangnya. Tu apa? Arak tu dihina, dicela, pembawa, penjualnya, yang jual tokis tu akan dihina, akan dicela. Yang kelima, pemerasnya, orang yang memeraskan anggur tu jadi arak. Yang kelima. Yang keenam, untuknya, kemudian pembawanya. Yang ketujuh, pembawanya, yang dibawa kepadanya. 7 golongan di orang minum arak tu, 7 golongan yang akan dicela oleh Allah Taala, akan dilaknat oleh Allah Taala, dikutuk oleh Allah Taala. Celaka kamu. Itu nama apa? Contoh kutukan. Dalam riwayat lain ditambah dengan orang yang menerima harganya. Cashier tu kan ditambah yang menerima harga tu. Bayar pada cashier tu. Jadi 8 golongan lah kalau tambah tu dia. Kemudian sabdanya lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala rabil khamr. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah kamu minum khamar. Janganlah minum khamar, jangan minum arak. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau beriman jangan minum. Kalau minum juga, mana yang tak beriman itu. Kalau minum juga, mana yang tak beriman itu ya. Lagi apa? Muzminul khamri in mata lafi Allah Ka'ab Abdul Ka'ab ini wafani ya wafani seperti apa? Apa tu? Apa ni arak tu? Ditarik arak apabila mati. Apabila mati ia menemui Allah seperti seorang si penyembah berhala.
Oh, si apa? Bukan apa tu? Si si tai arak. Orang yang mabuk tu. Atau dia nak tai arak. Nak minum macam kerjanya. Ini tak nampak. Ini pun tak nampak. Ini. Sabdanya lagi apa? Salah satu yadkhulul jannah wa qati'ur rahim wa tusaddaqu bisih. Artinya 3 orang tidak boleh masuk surga. 3 golongan tak akan masuk surga. Yang pertama yaitu tai arak. Kita dah tahu dah baca tadi. Tai arak. Yang kedua, pemutus tali silaturahim. Tak nak tegur. Saja tak nak tegur. Tak ada apa sebab. Yang pemutus tu, yang tak tegur tu tak ada apa-apa. Orang yang tak nak tegur dengan dia tu, yang memuliakan pemusuhan tu, benci je tengok. Bila tengok kita lari, bila tengok lari. Yang tu takkan masuk syurga. Yang tu pemutus silaturahim ya. Yang ketiga, dan orang yang mempercayai sihir, yang mengamalkan sihir. 3 golongan tak masuk syurga ya. Ada dalam hadis lain kata Nabi 3 golongan yang tak akan dapat terus akan masuk syurga. Cium bau syurga yang tak dapat. Yang pertama orang yang syirik. Pertama. Itu hadis lain ya. Yang kedua orang yang derhaka kepada ibu bapa. Dan yang ketiga orang yang memutuskan silaturahim. 3 golongan. Tak usah kena masuk syurga, cium bau syurga pun tak boleh. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu ya. Cium bau syurga pun tak dapat. Baik. Itu yang ini 3. Ya. Yang pertama tadi apa? 3 orang tidak boleh masuk syurga, yaitu tai arak. Yang kedua, pemutus silaturahim. Dan yang ketiga, mempercayai sihir. Tahu sihir? Jampi tu. Dia nakkan satu-satu tu dia menjampi. Itu sihir. Pokoknya haram. Kalau sihir untuk apa? Untuk kejahatan, haram pokoknya. Maksud dosa besar tu. Yang mengamalkan sihir tu. 7 dosa besar tu antara masuk orang yang mengamalkan sihir. Kemudian sabdanya lagi. Ittanibul khamr. Lagi ya. Wa innaha miftahul kulli syarr. Ya, miftah tu anak kunci ya. Dia kata apa? Tinggalkan minum arak. Sebab ia adalah kunci. Ada miftah tu dia adalah kunci segala apa tu? Bencana, kunci bencana, menara tu. Bila orang mabuk dah tak sedar sendiri, dia tak tahu apa dia cakap. Dia tak tahu apa dia buat. Kadang bergaduh, kadang-kadang bertumbuk, kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang bertikam-tikam, kadang-kadang bertembak-tembak dengan dia kerana dia dah mabuk ya. Jadi jauhi akak tu, kerana dia dah tak sedar sendiri. Kerana dia tak sedar, itu kunci segala kejahatan. Kemudian apa lagi kata Nabi? Sabda lainnya lagi, al-khamru jima'ul izm. Jama'ul izm wa nisa'u khibailul syaitan wa hubbud dunya
ra'su kulli khati'ah. Itu saya tahu dah yang ketiga tadi. Khamar itu adalah punca segala dosa. Jama'ul ism itu dosa lah. Dan wanita adalah tali barut syaitan. Wanita itu tali barut syaitan. Memang wanita tali barut syaitan. Sedangkan apa? Cinta dunia, cintakan dunia itu menjadi pokok segala kejahatan. Kesalahan. Raksu itu kepala kepada kejahatan. Khati'ah kesalahan. Hubbud dunia raksu kulli khati'ah. Kasihkan dunia adalah kepala segala kejahatan. Ngapa orang mencuri? Nak dunia. Ngapa orang merampak? Nak dunia. Ngapa orang rasuah? Nak dunia. Ngapa orang gila pangkat? Nak dunia. Nak dunia. Itu dunia. Jangan kita geraguk dengan dunia. Dia jadi kepala segala kejahatan. Pokok segala kejahatan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas, yang dipanggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah radhiyallahu itu radhiyallahu anhuma. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kedua itu mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Begitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Cuma Umar bukan radhiyallahu anhuma. Umar itu radhiyallahu anhu. Dia seorang aja. Khattab kita tak tahu. Beriman tidak? Karena dia Islam belum ada lagi masa ketika Khattab itu hidup. Dia radhiyallahu anhu aja. Tapi kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan Abdullah dan redha juga dengan Umar. Itu huma dua. Ini mau itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa huma? Abdullah itu sepupu Nabi. Abbas itu pak saudara Nabi. Jadi kedua-dua itu mudah-mudahan diredha oleh Allah. Itu anhuma. Berkata dia, apa kata Abdullah? Apabila khamar diharamkan, setengah para sahabat telah memberitahu setengah yang lain. Katanya khamar telah diharamkan dan telah disamakan dosanya seperti syirik. Jadi minum arak sama dosa dengan syirik. Usul belakang dosa tu. Kemudian sabda Nabi lagi, man syaribal khamr kharaja nurul iman min jawfi. Barang siapa meminum khamar, nescaya cahaya iman akan terkeluar dari apa? Dari hatinya. Tak ada iman dah. Karena dia dah tak sedar sendiri. Mina dari iman. Kemudian sabda Nabi lagi banyak hadis ini man syaribal khamra saqahu Allahu min hamimin jahannam. Barang siapa meminum khamar, nescaya Allah akan memberinya minum dari air panas jahannam. Jahannam itu salah satu dari neraka. Neraka ada berapa? 7. Yang pertama jahannam, yang kedua jahim, yang ketiga sakar, yang keempat sa'ir, yang kelima hutamah, yang keenam hawiyah, yang ketujuh lazah. Mana dah? Semua tanah ya. Jadi jahannam tu dia akan dapat minum air dari neraka jahannam. Airnya sedap ke tak sedap? Manis ke pahit? Mana ada pahit? Panas. Habis lidah tu, habis kongkong tu. Kalau minum air daripada neraka jahannam. Tak benar? Tak nak ya. Dan sabda Nabi lagi apa? Kullu muskirin haram. Wa inna 'ala Allahi mahdam fi yashribul qamar. Ay yasqi habai. Qalu ya Rasulullah wa ma tibitul wa ma
kan? Qala ariq au asarital ahli nar. Ahli nar, ahli neraka. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Kullu muskirin haram. Dan hadis lain kullu muskirin hamrun. Setiap yang mabuk itu adalah arak. Wa kullu hamrun haramun. Itu ada hadis lain ya. Siapa yang memabukkan adalah haram. Yang mabuk itu haram. Dan Tuhan telah berjanji kepada sesiapa yang meminum arak di dunia ini akan dirinya minum akan diberinya minum dari tanah khabal ya, tanah khabal. Para sahabat bertanya, neraka ataupun nanah ahli neraka. Dua-dua tu khabal tu peluh ahli neraka, nanah daripada ahli neraka. Siapa nak minum yang kata? Senang nak gambar mana orang dah. Itu dia. Orang yang suka minum arak ya. Alright. Kemudian sabdanya lagi. Idza syaribul khamr. Liduhum summa in syaribu fajliduhum lam summa in syaribu fajliduhum summa in syaribu faqtuluhum. Jika mereka minum khamar, bila mereka minum arak, hendaklah kamu sebat mereka. Ya. Jika minum lagi, sebat lagi. Minum lagi, sebat lagi. Kemudian jika mereka minum terus, maka hendaklah kamu bunuh mereka. Dah tak mau baik-baik, minum. Kena sebat, minum lagi. Kena sebat, minum lagi. Surahnya bunuh. Bila bunuh, tak ada minum lagi dah. Bila dah mati, bila nak minum lagi dah. Itu dah. Sudah dibagi pulang dulu, sebat dulu. Mula-mula dalam zaman Nabi 40 kali. Zaman Nabi 40 kali sebat, sekali minum arak. Tapi zaman Sayyidina Umar